Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. اللهم ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسانه. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعله حجة لنا في يوم القيامة فلا تجعله حجة علينا في يوم القيامة. علمنا منه مما جهلنا وذكرنا منه مما نسينا وارزقنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وبعد. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, hayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bidahulu sekali lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mempertemukan kita dalam kelas pemahaman Al-Quran daripada surah Yasin. Pada malam ini kita masuk kepada siri yang ke-9 yang akan membicarakan ayat-ayat daripada surah Yasin yang bermula daripada ayat ke-48 insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, ayat pada malam ini ataupun ayat-ayat yang akan kita bincang pada malam ini berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan akidah, dengan kepercayaan, dengan keyakinan kepada sesuatu yang gaib yang menjadi rukun daripada rukun-rukun iman kita, mempercayai akan kewujudan hari kiamat, hari kebangkitan semula, dan hari di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dihisap segala amalan yang telah kita lakukan sementara kita berada di atas muka bumi. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan yang berterusan daripada Al-Quran, ini akan menjadi penyebab kepada kita untuk membawa ataupun membuat persiapan yang secukupnya, bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari tersebut. Kerana pada hari itu seperti mana yang kita sedia maklum, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak akan memberi manfaat harta, anak pinak, keturunan, pangkat dan sebagainya. Tapi hari itu adalah hari yang kita akan berdepan dengan rahmat dan ridwan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan-amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kita harapkan akan menjadi penyebab untuk kita mendapat rahmat dan ridwan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini diprogramkan untuk kita membuat persiapan di hari tersebut. Kehidupan kita di atas muka bumi hanyalah sebagai transit sementara yang Allah berikan untuk kita cari sebanyak mana bekalan yang boleh, agar nanti apabila kita berhadapan di mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan berada dalam keadaan bersedia membawa bekalan yang sepatutnya dan sebagainya. Muslimin muslimat sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang hari kebangkitan semula atau yang disebut sebagai Yaumul Ba'ath, yang akan berlaku apabila ditiupkan sangkakala. Ada dua sangkakala yang akan ditiupkan. Sebelum daripada itu, saya ingin memaklumkan kepada tuan-tuan bahawa yang dikatakan sangkakala ini pun ada perbincangan di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa sangkakala ini sebenarnya ada 3. Tetapi jumhur daripada kalangan
ahli-ahli tafsir dan para ulama bersepakat mengatakan yang dikatakan sangkakala itu adalah dua. Satu, sangkakala yang akan ditiupkan ketika dunia masih ada, manusia masih hidup di atas muka bumi, dan ianya akan datang dalam bentuk, dalam suasana dan keadaan yang mengejutkan, yang akan menyebabkan seluruh yang ada di atas muka bumi ini akan mati. Kemudian berlaku satu tempoh masa, kita akan baca hadis ini sebentar lagi, yang ditanya oleh para sahabat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis yang menceritakan tentang tempoh sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Abu Hurairah menyebut bahawa apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempoh waktu selepas sangkakala pertama ditiup dan ditiup pula sangkakala yang kedua adalah 40. Sahabat bertanya, 40 tu 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun? Ianya tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang pentingnya ada 40. Sama ada 40 hari ataupun 40 minggu, boleh juga menjadi 40 bulan ataupun 40 tahun. Kemudian akan ditiupkan sangkakala yang kedua. Muslimin-muslimat sekalian, ketika berlaku tiupan sangkakala yang pertama ini, mereka yang sudah mati sebelum daripada itu, yang berada di alam barzakh, di alam kubur, dia tidak akan mendengar sangkakala yang pertama yang ditiupkan tersebut. Ianya akan didengar oleh setiap yang bernyawa yang hidup di atas muka bumi pada ketika itu. Manakala yang sedia mati, yang sudah 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun berada di alam kubur, mereka tidak akan mendengar sangkakala yang pertama ini, sebab mereka sudah pun berada di alam barzakh. Mereka hanya akan mendengar dan bangkit selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, yang insya-Allah juga akan kita bincangkan pada malam ini secara ringkas, insya-Allah. Jadi pada malam ini bicara kita adalah tentang tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Muslimin-muslimat sekalian, bila kita membicarakan tentang sangkakala ini, di mana yang saya sebutkan tadi, ianya adalah perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Dan kiamat ini pasti akan berlaku dan jaraknya sudah semakin hampir untuk berlaku. Begitu banyak tanda-tanda kiamat ini yang sudah pun dapat kita lihat dengan panca indera kita, yang dapat kita saksikan di hadapan mata kita, yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bicarakan sedikit daripada alamatus sughra, tanda-tanda kecil yang menandakan bahawa kiamat itu semakin hampir. Pertamanya kita lihat dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab. Sebelum kita pergi kepada ayat-ayat dalam surah Yasin, kita pergi kepada surah Al-Ahzab. Ayat 63, Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan tentang bagaimana kiamat itu sudah hampir dengan kita. Ayat ini turun pada Nabi SAW. Sudah 1500 tahun yang dahulu pun sudah dianggap kiamat itu sudah semakin hampir. Apatah lagi kita yang sudah di penghujung zaman dunia ini, sudah pastilah waktu kiamat itu semakin hampir dengan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 63, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kebangkitan semula, tentang hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya ilmu tentang hari itu ataupun ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketahuilah kamu, wahai Muhammad, kemungkinan hari kebangkitan itu sudah pun hampir waktunya. Ayat ini memberitahu kepada kita waktu untuk berlaku kiamat itu sudah semakin hampir. Cuma bila ianya akan berlaku tidak diketahui. Tuan, kita pernah dengar satu ketika dulu
Ada orang buat prediction, ada orang buat andaian, membuat telahan bahawa kiamat akan berlaku sekian hari bulan, sekian tahun dan sekian hari. Tuan, nyata hari bulan, tarikh, hari, bulan dan tahun yang disebut oleh mereka yang mendatangkan teori-teori tentang kiamat ini tidak berlaku. Sebab bila akan berlaku kiamat ini, ilmunya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasti ianya akan berlaku dan ianya semakin hampir. Ini adalah persiapan yang harus kita berikan perhatian. Sama juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yarau ayatun yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya, telah dekat datangnya ketika itu, iaitu kiamat, ketika terbelah bulan. Ini pada zaman Nabi SAW, bila berlaku peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua, itu adalah merupakan tanda sepatutnya diambil oleh orang-orang Mekah pada ketika itu, memberi peringatan kepada mereka bahawa kiamat sudah hampir 1500 tahun dahulu. Tapi jenis orang-orang kafir ini, tuan-tuan, dia kata peristiwa itu tidak lain, tidak bukan, adalah merupakan peristiwa sihir, dan mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Jadi penafian terhadap kiamat ini telah berlaku pada zaman Nabi SAW, dan berterusan berlaku penafian ini sampai ke hari kiamat. Semua tuan-tuan, cara menafikan kiamat ini dia berubah juga mengikut masa, zaman dan keadaan. Kalau dahulu ditunjukkan bukti-bukti yang jelas, bulan terbelah dan sebagainya pun dinafikan, hari ini antara cara manusia menafikan kewujudan hari kiamat ini adalah dengan datangnya berbagai-bagai pemikiran, berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai teori, berbagai-bagai ilmu dan sebagainya yang menolak, yang cuba menolak akan kewujudan hari kiamat. Cuma bagi kita orang yang beriman, ianya pasti akan datang. Bila kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Semakin dekat seperti mana ia disebut di dalam Al-Quran, dan dua ayat yang saya nukilkan kepada tuan-tuan yang dihormati sekalian. Baik. Saya tuliskan bahawa namun demikian, seperti yang dimaklumi, terdapat daripada kalangan manusia yang mengingkari akan berlakunya kebangkitan tersebut, dan inilah yang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 48 yang akan kita baca pada malam ini, daripada ayat 48, 49 dan 50 daripada surat Yasin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 48 surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanduruna illa sayhatun wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ayat ke-48 terjemahannya adalah, dan mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Orang-orang kafir yang berdepan dengan Nabi SAW. Mereka berkata, yakni mereka bertanya kepada Nabi SAW, mata hadzal wa'd, bilakah akan terjadinya hari yang kamu sebut itu wahai Muhammad? Hari yang dikatakan hari kiamat, hari kebangkitan semula itu, bila ianya akan berlaku? Kalaulah kamu ini betul seorang yang benar. Ini soalan ataupun pertanyaan ini adalah pertanyaan bukan untuk bertanya untuk beriman, bukan bertanya untuk mendapat penjelasan, bukannya mereka bertanya untuk mendapatkan kebenaran, bukannya mereka bertanya untuk mendapatkan ataupun untuk membentuk keimanan mereka. Tapi soalan ini datang dalam bentuk istihza, iaitu dia tanya untuk perli Nabi SAW. Dia tanya untuk memperlekehkan hakikat apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan dia tanya ini adalah untuk mempersenda Nabi SAW. Istilahnya disebut soalan ini datang dalam bentuk istihza. Bilakah
akan terjadinya hari itu. Lalu Allah menjawab, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Allah menjawab, tanya sangat, nak beritahu kepada kamu bahawa yang dikatakan kiamat itu, yang dikatakan manusia semua akan dimatikan itu akan berlaku hanya dengan satu teriakan. Teriakan inilah yang disebut sebagai tiupan sangkakala yang pertama, di mana dengan tiupan itu akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Tuan, tiupan sangkakala pertama ini akan berlaku ketika manusia sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Yang berniaga tengah berniaga, yang bekerja tengah bekerja, yang bertengkar tengah bertengkar, yang bergaduh tengah bergaduh, yang sebagainya tengah sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Pada ketika itulah Allah akan meniupkan sangkakala ini dengan arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat yang bernama Israfil, yang ditugaskan hanya untuk meniup sangkakala sebanyak dua kali. Apabila ditiup sangkakala itu dalam keadaan manusia sedang sibuk, dalam keadaan manusia sedang bertengkar, dalam keadaan manusia sedang berbalah, pada ketika itu tuan-tuan, dia tak sempat nak buat sebarang persiapan. Ya, lalu mereka tidak kuasa untuk membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dia tengah sibuk, tuan-tuan. Apabila disibuk atau apabila ditiupkan sangkakala tersebut, maka ianya akan berlaku yang akan menyebabkan manusia berada dalam keadaan kagat. Dia terperanjat. Tuan, terperanjat ni sampai nak tulis wasiat tak sempat, nak balik ke rumah pun tak sempat. Tuan, padahal ini adalah peringatan kepada orang-orang kafir. Kalau sekiranya kamu tidak mengambil panduan dan arahan yang telah ditunjukkan oleh Nabi yang diutus, kamu akan berada dalam keadaan terkejut yang sedemikian. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada golongan tersebut, dengan para rasul yang diutus oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun mendidik kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pun mendidik kita untuk membuat persiapan sebelum sampainya hari tersebut. Maka dalam tempoh persiapan itulah akan datang apa yang disebut sebagai alamatus sughra, tanda-tanda kecil kiamat itu akan berlaku. Dan kemudian sampai satu peringkat nanti akan timbul pula tanda alamatul kubra, yakni tanda-tanda besar bahawa kiamat itu akan berlaku. Sama ada kita sempat bertemu dengan kiamat, tanda alamat kubra itu tuan, Allahu alam. Tapi yang pastinya tanda-tanda kecil itu sedang ada di hadapan mata kita, tuan. Nah, dalam rangka kita melihat tanda-tanda kecil itu, dan sementara keluar pula tanda-tanda besar akan berlakunya kiamat, yang hujungnya nanti akan ditiupkan sangkakala. Yang pertama, dalam tempoh tersebut tuan-tuan, bagi manusia yang hidup di atas muka bumi, akan berlaku kiamat sebelum kiamat yang besar itu kepada setiap individu manusia apabila malakal maut datang mencabut nyawanya. Tuan, kita semua sedia maklum, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan mati. Manusia ini akan mati. Yang bernyawa semuanya akan mati. Apabila malakal maut cabut saja nyawa kita, berpindah kita ke alam barzakh, pada ketika itu sudah berlaku kiamat bagi kita sebagai individu. Tuan, maka kita akan berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Tuan, duduk di situ. Berapa lama? Allahu a'lam. Tuan, kita akan berehat di situ. Sehinggalah, tuan, kita kena justify. Berehat ini pun saya tak pasti boleh guna tidak kalimat itu, sebab tuan, di alam kubur nanti sudah ada pun mukadimah. Kalau kita nak, kalau baik amalan kita, ada orang yang betul-betul berehat di dalam kubur,
Ada orang yang duduk dalam keadaan kuburnya sempit, ada orang yang duduk dalam kuburnya dalam keadaan tersiksa di atas kubur dan sebagainya. Ada orang yang kuburnya gelap, ada orang yang kuburnya terang. Barang siapa yang hendak kuburnya terang, tuan, kita amalkanlah membaca suratul Mulk pada tiap-tiap malam, dan banyak lagi amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, manusia yang mati sebelum berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, duduk di alam kubur, jasadnya akan terhapus. Tulangnya, tuan, akan reput. Dagingnya dalam masa beberapa hari saja, beberapa minggu saja akan lerai dan menjadi sama dengan tanah. Yang berbaki daripada manusia ini, tuan-tuan, hanya satu bahagian saja daripada seluruh anggota badan dia. Ya, yang berbaki daripada manusia ini dalam bahasa Arab disebut sebagai ajbu dzan. Ajbu adzan, yakni kita punya spinal cord, tulang belakang. Tuan, di sebahagian hujung daripada spinal cord itu ada satu bahagian daripada itu yang akan kekal. Tuan, kerana bahagian hujung daripada spinal cord itu ataupun daripada tulang belakang itulah yang akan kekal. Yang lain, tulang ni semua menjadi ramim, menjadi debu. Badan kita, tuan, daging kita akan dimakan oleh ulat, dimakan oleh cacing dan sebagainya. Tetapi hujung daripada kita punya spinal cord itu yang disebut sebagai ajbudzan, tuan, dia ni akan kekal. Dia ni akan kekal kerana nanti selepas ditiup sangkakala yang pertama, dalam tempoh 40 yang disebut oleh Abu Hurairah tadi, yang tidak mendefinisikan secara tepat sama ada 40 hari, minggu, bulan ataupun tahun, tuan, sehingga ditiupkan sangkakala yang kedua, apabila dibangkitkan seluruh manusia yang telah mati, sama ada yang mati kerana sangkakala yang pertama ataupun mati yang sebelum daripada sangkakala yang pertama itu ditiup, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan hujan kepada bumi. Daripada bumi itu, tuan-tuan, daripada hujan, air hujan yang turun ini, dia akan masuk ke dalam tanah dan mencari tulang-tulang ajbuzzan yang saya katakan tadi, yang tertinggal daripada setiap manusia ini. Dan daripada situ akan berlaku satu proses mengembalikan manusia itu di alam kubur kepada fizikalnya seperti mana yang kita lihat sekarang ini, untuk mereka membuat persiapan sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Apabila ditiupkan, mereka akan bangun dengan sifat badan manusia yang ada pada kita. Cuma kita akan bangun nanti, tuan-tuan, dalam keadaan contohnya kalau ada orang yang kaki dia kena potong, tangan dia kena potong, tuan, semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia tersebut. Dan bila telah sempurna setiap yang dijadikan itu, apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dia akan bangkit nanti untuk bertemu di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. So, bagi orang-orang yang kafir, mereka perli, mereka mempersenda Nabi SAW, mempersenda ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mempermain-mainkan hal yang berkaitan dengan akhirat, hal yang berkaitan dengan kiamat, hal yang berkaitan dengan syurga, hal yang berkaitan dengan neraka. Muslimin muslimat sekalian, sebagai seorang Muslim, tuan, ini harus kita beri perhatian dalam hal yang berkaitan dengan syurga, dalam hal yang berkaitan dengan neraka, dalam hal yang berkaitan dengan al-jaza, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuat bahan gurauan, kerana benda itu adalah benda yang benar, yang akan berlaku. Yang harus kita fikirkan adalah bagaimana nanti apabila kita berdepan Allah Subhanahu Wa Taala, bolehkah kita lulus ujian yang begitu besar itu. Orang kafir akan terperangkap dalam keadaan mereka tidak ada sebarang persiapan. Apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, tuan, macam kita sebut pada peringkat awal tadi, dia terperangkap dalam kesibukan dia. Tetapi bagi orang-orang yang Muslim, mukmin, tuan, yang merujuk kehidupan dia kepada ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah datangkan kepada kita peringatan-peringatan untuk membuat persiapan menghadapi hari kiamat dengan alamat-alamat sughra ataupun petanda-petanda kecil akan berlakunya kiamat. Petanda kecil ni, tuan-tuan, orang tulis kitab.
tentang petanda-petanda kecil alamat sughra ini. Saya nukilkan kepada tuan-tuan 13 di antara yang sempat saya salinkan untuk kita lihat secara umum tentang alamat sughra, petanda-petanda kecil yang telah pun ada di hadapan mata kita sebagai peringatan kepada kita bahawa kiamat sedang menanti kita dalam tempoh yang amat singkat. Pertamanya, tanda kiamat sudah dekat adalah dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman yang membawa risalah yang terakhir, kitab yang terakhir, kesempurnaan agama telah pun dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu datang dalam bentuk Al-Quran, risalah Islam yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah petanda bahawa kiamat itu sudah semakin dekat. Yang kedua, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah petanda kiamat semakin hampir. Yang ketiga, pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tuan, apabila Masjidil Aqsa dibebaskan, kan, itu adalah tanda bahawa kiamat sudah hampir. Tuan, kita tak berapa hari lagi akan masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ni tuan, antara peristiwa besar yang berlaku adalah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Tuan, insya-Allah nanti kita ulas dalam satu sesi khas tentang Al-Isra' wal Mi'raj dan melihat ianya daripada perspektif-perspektif yang berbagai sudut boleh kita ambil peristiwa Isra' Mi'raj. Pembebasan kota Baitul Maqdis adalah merupakan tanda berlakunya ataupun hampir berlakunya kiamat. Keempat, antara tanda kiamat itu sudah semakin hampir adalah pembukaan kota Konstantinopel. Konstantinopel, kalau tuan-tuan buka peta sekarang, tak ada dah. Sebab sekarang nama dia telah tukar daripada Konstantinopel kepada Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, kan, la tuftahanna al-Konstantiniyya fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu dhalikal jaish. Hadis ini Nabi sebut bahawa satu hari nanti la tuftahanna al-Konstantiniyya, iaitu Konstantinopel akan ditawan, akan dibuka. Fa ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan kota Konstantinopel itu. Wa ni'mal jaishu dhalikal jaish, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang bersama dengan pemimpin yang amir tersebut untuk membebaskan kota Konstantinopel. Amir itu atau pemimpin itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya membebaskan kota Konstantinopel daripada Rom, yang alhamdulillah tuan, baru beberapa bulan lepas saja kita tengok satu peristiwa besar berlaku lagi di bandar Konstantinopel ataupun Istanbul, apabila Hagia Sophia, bangunan yang menjadi kebanggaan kononnya dari segi arkitektur Rom, yang dibina sebagai menunjukkan kehebatan teknologi yang mereka miliki, tuan-tuan, yang kemudiannya apabila berlaku pemerintahan Islam di Istanbul, dibina pula satu bangunan lagi di hadapan Hagia Sophia itu yang dikenali sebagai Masjid Biru, yang kemudiannya tuan-tuan, Hagia Sophia ini telah dijadikan yang asalnya gereja, tuan-tuan, kemudian jadi muzium, pernah jadi masjid, jadi muzium, sekarang ini dikembalikan semula menjadi masjid, boleh menunaikan salat waktu dan salat Jumaat. Aslan, itu tanda kiamat. Yang ketiga, berlakunya fitnah secara meleluasa. Ini tanda kiamat. Tuan-tuan, fitnah, tuan-tuan, kalau kita lihat daripada zaman selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu demi satu fitnah itu mula masuk dalam masyarakat Islam. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman, peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali, peristiwa satu demi satu, tuan-tuan, sehinggalah zaman kita sekarang, apatah lagi dalam suasana teknologi, sebaran maklumat yang berada di tapak tangan manusia, nampaknya fitnah sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi diambil kira bab hal pahala dan dosa dan pahala, tuan-tuan, halal dan haram, tuan, ikut suka apa nak tulis, ikut suka apa nak disebarkan.
tuan, ini adalah merupakan fitnah akhir zaman yang merupakan syarat tanda-tanda daripada hari kiamat. Sudah semakin hampir, ataupun alamat sughra. Keenam, keluarnya api di bumi Hijaz. Tuan, api keluar daripada bumi Hijaz. Hijaz ni adalah Saudi sekarang lah. Dan peristiwa ini telah pun berlaku pada tahun 654 Hijrah. Ketujuh, terbelenggunya ilmu. Tuan, apabila ilmu tuan menjadi semakin sempit. Dan salah satu cara ilmu ini terbelenggu tuan adalah apabila dengan matinya para ulama seperti mana yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ilmu sekarang ni semakin kecil. Walaupun ada advance dalam teknologi, tuan, tapi katanya ada eksplorasi ilmu yang cukup besar sekarang ini. Tapi tuan, ilmu-ilmu ini sejauh mana ilmu-ilmu yang dieksplor dalam konteks mutaakhir ini yang boleh membawa manusia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita maksudkan dengan ilmu adalah ilmu yang boleh mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita menafikan kepentingan sains. Tuan, sains itu penting. Ilmu yang berkaitan dengan mathematics, ilmu yang berkaitan dengan architecture, ilmu yang berkaitan dengan biologi, dengan apa saja ilmu tuan, sebenarnya ilmu ini boleh membawa manusia untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila ilmu itu tidak dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin petanda yang menyatakan ilmu itu sudah terhapus daripada manusia. Dan apabila dimatikan ulama, satu ulama kita lihat tuan meninggalkan kita, membawa ilmu-ilmu dan kelebihan yang ada kepada mereka. Akan tersebarnya kejahilan yang meluas. Tuan, kejahilan berada dalam tahap yang cukup membimbangkan. Dalam hal-hal yang al-ma'lum fid din bid-darurah, dalam perkara-perkara yang maklum, yang sepatutnya sebagai seorang muslim dia sudah beres dengan urusan-urusan basic tuan sebagai seorang muslim. Tapi hari ini kita lihat bagaimana di kalangan orang Islam sendiri banyak yang belum selesai urusan yang paling basic yang perlu dia ketahui. Tak malu ke kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah bagi kita umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun tuan, tapi ilmu yang berkaitan dengan agama tuan, kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang dimiliki, ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, mengenal fiqh, mengenal tafsir, mengenal Al-Quran, tuan, amat terbatas yang kita miliki. Ini tanda kiamat, alamat sughra. Yang ke-8, tersebarnya zina. Ini saya ceritalah tuan-tuan, mungkin zaman kita ni yang kalau kita tengok kes-kes pembuangan bayi ni masih berlaku. Dah puluh tahun rasanya kita dengar benda ini berlaku, sekarang ni masih berlaku. Kenapa ia berlaku? Tuan, kerana tersebarnya zina. Yang ke-9, tersebarnya minuman arak secara meluas. Tuan, ini pun arak mungkin sudah menjadi budaya, tuan. Kemudiannya banyaknya berlaku pembunuhan. Yang ke-11, ramainya golongan wanita. Yang ke-12, banyaknya berlaku persaksian yang batil dan tersembunyinya persaksian yang hak. Tuan, memberi kesaksian dalam mahkamah, memberi kesaksian dalam kehidupan seharian, tapi persaksian ataupun kesaksian yang diberikan itu adalah yang batil, menipu, tak betul. Tuan, ambil daripada sumber yang salah dan sebagainya yang dihimpun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Alamatus sughra, tanda-tanda kecil akan berlaku kiamat. Untuk apa diadakan tanda kecil ni tuan-tuan? Mungkin ada orang bertanya, kenapa tak terus saja berlaku kiamat? Dan dia diwujudkan tanda-tanda kecil ini bagi kita persiapan untuk kita membuat persiapan yang sepatutnya pada kadar kemampuan yang kita miliki, supaya nanti apabila kita bertemu dengan Allah SWT adalah bekalan untuk dibawa tuan sempat. Maknanya bila kita tengok antara 12 benda yang saya sebutkan tadi tuan kepada kita, terdetik dalam hati kita, oh benda ni memang betul, ada sedang berlaku. Rasulullah SAW dah peringatkan kita, so why not kita buat persiapan yang sepatutnya tuan untuk kita berdepan dengan Allah SWT. Nah, bila habis tanda-tanda ataupun bila tanda-tanda sughra, alamatus sughra ni tuan, dia akan berterusan.
Kiamat itu akan menjadi semakin hampir, akan berlaku apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pula alamatul kubra, iaitu tanda-tanda yang besar yang membawa maksud sudah hampir sangat-sangat. Tuan, itu dah dekat sangat-sangat. Allahu alam. Kita sempat atau tidak, Allahu alam. Antara 3 tanda besar akan berlaku kiamat ni tuan-tuan adalah berlakunya Dajjal, turunnya Dajjal ataupun keluarnya Dajjal. Ini kita dah bincang ketika kita bincang surah Kahfi hari itu. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj juga dalam surah Kahfi. Tuan, kita dah bincang itu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang sudah pun ada. Tuan, tempatnya cuma tak tahu di mana. Dia menunggu untuk keluar daripada kawasan dia terkepung itu. Tuan, nanti dia akan boleh keluar daripada kawasan yang dia terkepung itu apabila dia berjaya memecahkan tembok besar yang dibuat yang mengepung mereka. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tuan, juga kita dah bincang ketika kita bincang surah Maryam. Itu bagaimana Nabi Isa alaihissalam apabila dia turun nanti tuan-tuan, dia akan berada di atas muka bumi ini selama 40 tahun. Dan tempoh beradanya Nabi Isa alaihissalam selama 40 tahun di atas muka bumi itu akan membawa keadilan. Tidak ada zaman yang paling cantik, paling adil, paling aman kehidupan manusia di dunia tuan-tuan, melainkan zaman pada 40 tahun ketika Nabi Isa alaihissalam turun nanti. Dia akan turun di, tuan baca dalam hadis, dia akan turun di Manaratul Bayda, di Menara Putih, dikatakan di bandar Damaskus ataupun di bandar Dimashq. Tuan, pada waktu subuh ketika nak ditunaikan salat dan diminta supaya dia mengimamkan salat, dia tidak mahu mengimamkan salat tersebut, nanti orang lain untuk mengimamkan salat. Dan selepas daripada itu Nabi Isa akan memberikan taklimat, akan berlaku pembunuhan, akan dihapuskan segala salib, akan dibunuh segala babi yang ada di atas muka bumi tuan-tuan. Keadilan akan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tuan, apabila ini berlaku, tuan, itu dah maksimum. Sehinggalah tuan-tuan Nabi Isa wafat. Bila Nabi Isa wafat, selepas 40 tahun dia berada di atas muka bumi tuan-tuan, akan berlaku kerosakan balik di atas muka bumi. Manusia akan menyeleweng kembali daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Kelalaian manusia pada ketika itulah yang akan mendatangkan ataupun yang akan didatangkan dengan sangkakala yang pertama. Apabila petanda-petanda ini telah sempurna diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ditiupkan sangkakala yang pertama, di mana semua yang berada di atas muka bumi akan mati, sehingga sangkakala yang kedua pula ditiupkan. Tempohnya, saya ulang sekali lagi tuan-tuan, tempoh antara sangkakala yang pertama dengan yang kedua adalah 40. 40 ini disebut tidak dinyatakan sama ada 40 hari, 40 minggu, 40 bulan seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Baik. Kita banyak bicara pasal sangkakala. Apa dia sangkakala ni tuan? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kan bila kamu sebut tentang sangkakala ini, apa dia yang dikatakan sangkakala itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab dalam hadis baginda, ini adalah ibarat tanduk. Tanduk lembu ke atau apa, tanduk yang akan ditiup. Dan sekarang ini tanduk itu, sangkakala itu, yang bunyinya tuan-tuan apabila ditiupkan nanti, dia akan sampai kepada tahap yang boleh menjadikan manusia itu tidak siuman. Tidak ada bunyi yang lebih kuat daripada bunyi sangkakala itu. Dan kedudukan sangkakala sekarang ini tuan-tuan di tangan malaikat yang bernamanya Israfil, yang sedang bersedia dengan tanduk itu di bibirnya. Dia sedang menunggu sahaja arahan daripada Allah Subhanahu Taala untuk ditiupkan. Tuan, kita semua mesti maklumkan, para malaikat ni dia khusus, dia punya mission, dia punya kerja. Ada malaikat yang khusus untuk mencabut nyawa, namanya malakal maut. Ada malaikat yang khusus menjaga pintu syurga. Ada malaikat yang khusus menjaga pintu neraka. Ada malaikat yang dikhususkan untuk menghisap, menulis dan mencatat amal baik dan buruk kita berada ketika di atas muka bumi. Malaikat yang bernama Israfil ini
tugas dia spesifik untuk tiup sangkakala tersebut. Israfil. Tuan, kita tengok nama-nama malaikat ujung dia banyak il kan? Israfil, Jibril, Israel, Mikail. Il itu maksudnya adalah Allah. Bila disebut Israel, dia maksudnya hamba Allah. Il itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bila berlakunya tiupan sangkakala ni tuan-tuan? Dia akan berlaku pada hari Jumaat. Al-Qiyamah, hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Tuan. So, sebab itulah tuan-tuan, hari Jumaat ini tuan, walaupun kita kata sangkakala ataupun tanda-tanda besar tu belum turun lagi, tapi kehendak Allah Subhanahu taala ni tuan, dia boleh saja melakukan apa saja. So hari Jumaat ini pastikanlah kita berada dalam keadaan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam satu hadis, sebaik-baik hari yang naik padanya matahari adalah hari Jumaat. Hari Jumaat diciptakan Adam alaihi salam. Hari Jumaat Nabi Adam wafat. Hari Jumaat akan berlakunya kiamat. Dan hari Jumaat lah hari yang dimuncak untuk kita memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, yang telah kita sebut banyak kali, tuan, hari Jumaat adalah hari yang bagi kita yang mengikuti kelas pemahaman Al-Quran ini, tuan, bagi kita yang nak beramal dengan Al-Quran, pastikan hari Jumaat tu kita jangan miss untuk membaca suratul Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat ini dan dibaca lagi pada minggu depan, tuan, antara Jumaat ini dengan Jumaat depan itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nur kepada dia. Perbanyakkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat ataupun kita tergolong dalam golongan yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ditiup sangkakala yang pertama, habis semua mati. Kan? Yang terakhir sekali akan mati adalah malaikat maut. Malaikat mati tuan. Dan habis semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sehingga selepas daripada 40 tadi akan ditiupkan sangkakala yang kedua. Nah, sangkakala yang pertama, saya ulang, bagi mereka yang sudah pun berada dalam kubur, dia tak dengar sangkakala yang pertama. Dia hanya untuk mereka yang masih berada di atas muka bumi. Bila ditiup sangkakala yang kedua, tuan, dia akan didengar oleh mereka yang sudah pun berada dalam kubur ataupun mereka yang dimatikan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Maka bangkitlah manusia dengan keadaan yang setelah pun saya sebutkan tadi, tuan, dalam keadaan khufatun urat, ya, dalam keadaan dia tidak berpakaian. Tuan, dia akan bersendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia akan datang dalam keadaan tidak bersunat bagi orang lelaki. Tuan, kalau dia semua dah bersunat, dia akan kembali nanti dalam keadaan tidak bersunat. Dan saya ulang semula, bagi mereka yang hilang tangan, hilang kaki kerana dipotong, kerana aksiden, ataupun memang dia lahir tak ada tangan, tak ada kaki, semuanya ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia bangkitkan ini yang dikatakan Yaumul Ba'ath, hari kebangkitan semula, berbangkit dan berhimpun di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali yang akan bangkit daripada kubur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda akan bangkit dulu, kemudiannya diikuti oleh para anbiya dan sebagainya. Lalu kita akan berhimpun di padang mahsyar dalam keadaan, tuan-tuan, yang kita semua sedia maklum, tempoh waktu yang cukup panjang. Cuma ada disebut, tuan, bahawa bagi orang-orang yang beriman, tuan, yang dapat rahmat Allah Subhanahu Taala, orang lain dia rasa macam dia dah berhimpun 50,000 tahun, 5,000 tahun, 10,000 tahun dan sebagainya, tuan. Bagi orang-orang yang beriman, dia merasakan tempoh dia berada di padang mahsyar itu
hanya ibarat dia berada di antara waktu zuhur dengan asar. Itu bagi orang yang beriman yang mendapat ridwan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhimpun di padang mahsyar dalam keadaan panas terik, sebab dunia ataupun alam pada ketika itu sudah tidak semacam alam kita. Dia alam yang kering, kontang, rata, tuan-tuan, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dalam keadaan yang cukup panas. Panas kerana matahari berada dalam jarak yang cukup dekat dengan kita. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jarak antara kepala dengan matahari pada ketika itu adalah 1 mil. Mil itu ditafsirkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis, dia pun tak pasti adakah yang dimaksudkan mil itu jarak mil. Mil adalah nama bagi, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan beli celak kan. Beli celak ni dia ada bagi kotak dia tu untuk sapu celak dia punya bekas tu. Dalam bekas tu ada satu macam besi untuk dicelup dalam bekas celak tersebut, itu dipanggil mil. So adakah mil yang dimaksudkan jarak antara kepala kita dengan matahari itu mil itu, ataupun mil 1 mile, satu jarak, satu batu yang kita ukur sekarang ini. Tuan, manusia akan berada dalam keadaan peluh yang cukup dahsyat, sehingga peluh ini, tuan-tuan, peluh manusia ini akan membasahi bumi. Dia masuk sampai ke dalam bumi kan, dengan jarak yang cukup jauh, hingga apabila telah sampai, tuan-tuan, dia akan naik. Peluh ini bila dah penuh di bawah tu, dia akan naik sampai ke atas muka bumi ini, dan manusia akan berada dalam peluh masing-masing mengikut amal yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Ada yang berdiri dalam keadaan peluhnya berada di buku lali, berada di lutut, berada di pinggang. Ada juga yang dalam keadaan peluhnya berada di peringkat dada. Ada juga yang gharak, iaitu dia lemas dalam peluh dia sendiri. Dalam keadaan kesusahan itulah, tuan-tuan, maka dibincang di kalangan ni mereka yang berhimpun itu untuk meminta syafaat daripada para rasul, para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Jawapan daripada Nabi Adam alaihi salam, nafsi nafsi, aku punya urusan pun aku tak boleh nak settle lagi, sebab aku telah melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak dapat nak recommend untuk dipercepatkan urusan di padang mahsyar ini, kerana dosa yang aku lakukan adalah apabila aku memakan buah yang dilarang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di syurga, sehingga mengakibatkan aku keluar daripada syurga ke negeri ini. Itu bagi Nabi Adam AS adalah satu kesalahan yang dia sendiri pun tak tahu macam mana urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak boleh bantu kamu, kamu minta dengan Nuh AS. Nabi Nuh AS pun, tuan, jawapan daripada Nuh AS adalah nafsi nafsi, kerana Nabi Nuh AS juga berdepan dengan satu isu ketika banjir besar yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk dia bina bahtera yang kita cerita minggu lepas. Tuan, Nabi Nuh ini Allah menjanjikan kepada dia, siapa yang bersama dengan kamu termasuk daripada kalangan ahli keluarga kamu akan selamat dalam bahtera ini. Tetapi tuan-tuan, apabila bahtera itu siap, banjir besar, ombak yang setinggi gunung datang melanda dunia pada ketika itu, tuan, antara yang tidak mahu bersama dengan Nabi Nuh AS adalah anaknya sendiri. Dia cuba bawa anak dia dalam bahtera tersebut, tapi anak dia menyatakan bahawa dia boleh menyelamatkan diri di tempat yang lebih tinggi. Nabi Nuh menyebut bahawa sesungguhnya tidak ada tempat yang boleh menyelamatkan manusia pada ketika itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai banjir besar tersebut, Nabi Nuh, tuan, bila dah selesai, Nabi Nuh nampaklah mayat anak dia, dan dia cuba bukan komplain, dia munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, kan kamu berjanji sebelum datangnya banjir besar ini bahawa antara yang akan diselamatkan adalah keluargaku. Anak aku ni adalah daripada keluargaku. Dia baik, dia gitu, dia amal saleh dan sebagainya. Allah jawab, tuan-tuan, Allah jawab bahawa sesungguhnya anak kamu tidak beramal dengan amalan yang saleh, maka dia layak untuk gharak, untuk tenggelam dalam banjir tersebut. Tuan-tuan, Nabi Nuh memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Tapi isu itu tuan mengakibatkan Nabi Nuh tak berani nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipercepatkan hisab di padang mahsyar. Nabi Nuh kata kami pergi jumpa dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tuan-tuan ada 3 kesalahan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Dia juga tidak dapat memberikan recommendation. Kamu pergi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa AS pun ada isu ketika tuan-tuan dia menyelesaikan pergaduhan di Mesir sebelum dia berhijrah ke Madian, tuan-tuan. Ketika dia cuba menyelesaikan satu pergaduhan lawan tumbuk ni antara Qibti Mesir dengan Bani Israel, tuan-tuan. Bukan dia niat untuk bunuh, tapi hanya dengan satu katanya saya tak pasti dia tumbuk ke apa, tuan, tapi dengan sentuhan daripada Nabi Musa AS, Qibti Mesir tersebut mati, dan diarahkan oleh Firaun untuk tangkap Musa AS, tuan. Lalu Musa berhijrah ke Madian. Kesalahan itu dianggap satu kesalahan yang besar oleh Nabi Musa AS. Dia sendiri pun, tuan, dia tak dapat nak menguruskan hal manusia yang sedang berhimpun dah ratusan ribuan tahun ni, tuan, untuk mengharap supaya dipercepatkan hisab. Maka akhirnya, tuan, manusia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipercepatkan hisab. Tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada arash Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ringkas, tuan. Benda ni tuan boleh tengok dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam hadis-hadis yang sahih, dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar, dalam ulasan-ulasan ataupun tulisan-tulisan yang muktabar. Elakkan daripada mengelak ataupun mencari ataupun membaca daripada sumber-sumber yang tidak sahih, tuan, ya, sumber-sumber Israeliat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di arash Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, arash turun. Yang kalau saya boleh gunakan perkataan tersebut, yang dipikul oleh 8 malaikat, tuan. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, dia boleh menggambarkan kepada para sahabat, tuan, tentang malaikat. Salah satu daripada ciri malaikat yang membawa arash Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia punya besar, tuan. Arash malaikat tak cerita pasal arash lagi. Yang sedang memikul arash Allah Subhanahu Wa Taala itu, jarak antara telinga dengan dia punya bau, telinga dan bau malaikat tersebut, jarak antara telinga dengan bau ni, tuan, 700 tahun punya travel, tuan. Cuba tuan boleh bayangkan betapa besarnya malaikat yang bawa arash Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipercepatkan hisab dengan syafaat yang kita perolehi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengizinkan supaya syafaat itu, hisab itu dipercepatkan. Sebenarnya muslimat sekalian, ayat 51 dan 54 saya dah masukkan tadi dalam ulasan saya itu, tapi kita baca, tuan-tuan, supaya kita tidak ketinggalan. Selepas peristiwa sangkakala yang pertama, manusia semua dimatikan. Ayat 51 menceritakan tentang sangkakala yang kedua yang telah pun saya ulas kepada tuan-tuan tadi. Tapi kita baca ayatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala, iaitu yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan. Kita pakat bangkit menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, ya. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata ni, tuan? Orang-orang kafir. Qalu, yang berkata ni, perkataan yang disebut ni adalah statement daripada orang kafir. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ayat ke-53,
tidaklah tidak adalah teriakan itu selainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dihimpunkan kepada kami. Falyawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan rugi sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Muslimat sekalian, ini gambaran di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang kafir, tuan, ayat yang ke-40 berapa tadi yang mula-mula kita bincang tadi, ayat yang ke-44, dia bersenda. Bila nak berlaku ni? Bila nak buat? Ada ke kiamat? Ada ke kebangkitan semula? Bila dia bersenda? Lalu Allah peringatkan kepada mereka, kiamat ni akan datang, kamu tunggu aja, tak payah lama, aku tiup sekali aja, kan, kamu semua akan dihapuskan. Mati, tuan-tuan. Selepas mereka dimatikan, sama ada yang mati sebelum daripada sangkakala yang pertama, ataupun mati selepas tiupan sangkakala yang pertama, sama ada mereka itu kafir yang ada di bumi Makkah, ataupun mereka yang ingkar dengan Allah SWT, kafir yang berada di bumi Malaysia ataupun di mana saja, tuan-tuan. Apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangunkan mereka daripada tidur mereka, mereka merasa hairan dan bertanya soalan, siapa dia yang bangkitkan kami ni? Ya wailana, man ba'athana min marqadina hadha? Ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Tuan, bila dia bangkit tu, mereka bertanya-tanya, tertanya-tanya, kan? Dan barulah pada ketika itu, tuan-tuan, mereka menyedari bahawa apa yang dibawa oleh para nabi yang diutus oleh Allah SWT itu benar. Selepas mati akan dibangkitkan semula. Maka sebab itulah ayat 54 ujungnya sebut, "Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari itu seorang tidak akan rugi sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ujungnya, tuan-tuan, saya nak sebut ataupun saya lontarkan satu soalan untuk saya dan untuk kita semua. Soalannya adalah, gambaran yang disebut oleh Allah SWT pada ayat-ayat di atas adalah suasana yang akan berlaku di hari kiamat. Allah dah bagi warning, Allah dah bagi peringatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bagi warning, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beri peringatan. Tuan-tuan, ayat-ayat petanda-petanda telah Allah datangkan di hadapan mata kita. Khasnya petanda-petanda kecil, peringatan dalam bentuk hadis, peringatan yang didatangkan oleh para ulama. Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan tanya kitab, tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan pergi surau, tuan-tuan dengar kuliah online, tuan-tuan dengar macam-macam sekarang ini, semuanya warning telah ada di hadapan kita. Persoalannya adalah keperluan untuk kita bertanya, apakah persiapan yang telah kita lakukan untuk menghadapi hari tersebut. Hari yang penuh dengan ketakutan, takut, tuan, dan kebimbangan, takut dan bimbang. Sebab, tuan-tuan, apabila kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang menulis hal keadaan manusia di hari kiamat itu, dia sampai kepada peringkat masing-masing nak melepaskan diri sendiri, sampaikan ada yang sampai kepada peringkat kalau dia dapat lepas dengan cara dia campak anak dia ke dalam neraka, dia akan lakukan. Sebab yang penting pada ketika itu adalah dia sudah tahu, tuan, sebab ketika itu dia di padang mahsyar nanti akan dihisap amal kita mengikut apa yang kita buat. Buku kita akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada 70,000 yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisap. Tuan, kalau kita tengok umat Rasulullah SAW daripada mula zaman baginda sampai hari ini, tuan, nak dapat kita masuk dalam senarai 70,000 tu tak pelik, tuan, tapi kita minta supaya kita dapat masuk dalam yang 70,000 tanpa hisap, dia masuk straight. Tuan, orang lain rasa macam saya sebut tadi, rasa di mahsyar puluhan ribu tahun, jarak dia rasa macam antara Zuhur dengan Asar tu. Orang lain pakat beratur, orang lain kena pakat buka dia punya
dia punya kitab, dia punya record, dia punya report card kan, dianya report card tak ada, kitab tak ada, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Dan ada juga kategori-kategori tuan. InsyaAllah ini nanti dalam ayat-ayat seterusnya akan dibincang tentang perihal kejayaan orang-orang yang beriman di hadapan Allah SWT. Halnya khasnya tentang akhirat. Kalau tentang puasan kan, surah Yasin ni dikaitkan dengan itu, dengan kehidupan di alam sana. Sebab tuan-tuan, itulah dia kehidupan yang hakiki, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Apa yang ada di atas muka bumi ini adalah alam fana yang sementara, yang kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita untuk membentuk persiapan-persiapan semaksimal yang mungkin bagi membolehkan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti, dalam keadaan kita boleh menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita reda dengan Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, Rasul sebagai ikutan kita, dan Islam sebagai agama kita. Semua sekalian, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan, bermula daripada ayat yang ke-55 insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Raudatul Quran Bandar Puteri Bangi yang merupakan hos utama kita untuk kelas ini tuan-tuan, penganjur pada kelas ini. Terima kasih kepada Melaka hari ini, portal Kerajaan Negeri Melaka yang turut bersama dengan kita, dan semualah yang mengikuti, sama ada daripada dalam Malaysia, luar Malaysia, rakan-rakan daripada Indonesia, daripada Singapura dan sebagainya, daripada Vietnam pun ada seorang. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.